Assalamualaikum. Hai adik-adik, apa khabar? Cikgu doakan semua berada dalam keadaan sihat dan ceria selalu. Hari ini bersama Cikgu Basha, Cikgu akan mengajar sains dan teknologi. Tajuknya, bahan boleh larut dan tidak boleh larut di dalam air. Okey adik-adik, kita ada banyak bahan larut dan bahan tidak boleh larut. Bahan boleh larut ialah bahan yang boleh melarut ataupun hilang di dalam air. Contoh-contoh bahan boleh larut ialah gula, garam dan serbuk Milo. Bahan tidak larut ialah bahan yang tidak boleh melarut ataupun tidak hilang di dalam air walaupun diadukkan. Contoh bahan yang tidak boleh dilarutkan seperti tepung gandum, minyak masak dan beras. Okey adik-adik, untuk membuktikan bahan-bahan tersebut boleh larut ataupun tidak di dalam air, kita boleh melakukan satu aktiviti penerokaan. Okey, jom kita cuba satu persatu. Cikgu mulakan dengan bahan boleh larut. Sediakan gelas berisi gula, garam, serbuk Milo, air dan sudu. Langkah pertama, adik-adik tuangkan air ke dalam gelas berisi gula. Kemudian kacau sehingga gula tiada. Adik-adik perhatikan, gula sudah tiada. Gula larut di dalam air. Ini bermakna gula adalah bahan boleh larut. Tuangkan air ke dalam gelas berisi garam. Kemudian adik-adik kacau sehingga garam larut di dalam air. Okey, adik-adik perhatikan, garam sudah tiada kan? Ini bermakna garam juga larut di dalam air. Garam adalah bahan boleh larut. Tuangkan air ke dalam serbuk Milo. Kemudian adik kacau sehingga nampak serbuk Milo hilang di dalam air. Okey, adik-adik cuba perhatikan. Serbuk Milo sudah hilang kan? Serbuk Milo hilang bermakna ia larut di dalam air. Air cuma berubah warna saja. Okey. Bahan Milo adalah bahan boleh larut. Adik-adik, seterusnya mari kita lihat pula bahan tidak boleh larut. Bahan-bahan yang cikgu gunakan seperti beras, minyak masak dan tepung gandum. Okey adik-adik, cikgu akan tuangkan air ke dalam beras. Kemudian kacau. Okey, cuba adik-adik perhatikan. Beras masih ada. Beras tidak boleh larut di dalam air. Ini bermakna beras adalah bahan bukan larut. Okey, tuangkan air ke dalam minyak. Kemudian kacau. Dan adik-adik perhatikan. Minyak di atas dan air di bawah. Jadi, minyak tidak boleh larut di dalam air. Ini bermakna minyak adalah bahan tidak boleh larut.
tuangkan air ke dalam tepung gandum. Kemudian kacau. Kacau-kacau. Okey, perhatikan. Tepung lekat pada sudu. Jadi, tepung tidak boleh larut di dalam air. Ini bermakna tepung adalah bahan tidak boleh larut. Rumusannya ialah terdapat banyak bahan larut dan tidak larut di sekeliling kita. Ingat ya adik-adik, bahan larut ialah bahan yang boleh melarut di dalam air. Manakala bahan tidak larut ialah bahan yang tidak boleh melarut di dalam air walaupun diadukkan. Tugasan hari ini ialah adik-adik hendaklah membuat aktiviti penerokaan ini bersama waris di rumah. Kemudian, tuliskan semula apakah bahan boleh larut dan tidak boleh larut di atas kertas. Seterusnya, hantarkan video atau gambar kepada guru masing-masing. Adik-adik boleh mencuba aktiviti yang cikgu ajarkan sebentar tadi. Selamat mencuba ya.